Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pelajar. Sihat semua? Sihat. Alhamdulillah sihat. Okey. Sebelum cikgu meneruskan pengajaran hari ini, cikgu nak tanya sedikit. Siapa tahu apa itu fashion? Trend berkenaan dengan pakaian. Okey, trend Okey, betul. Fashion merupakan satu trend. Okey, fashion ini merupakan satu jenis gaya pemakaian seseorang mengikut isu semasa seperti pemakaian ke arah kebaratan, timur ataupun muslimah. Okey, cikgu ada sedikit video. Mari kita tengok sama-sama melihat fashion yang digayakan oleh orang barat. Okey, berdasarkan video yang cikgu bagi ni, ia menceritakan tentang fashion seseorang itu daripada hujung rambut hingga hujung kaki daripada zaman 50-an hingga kini. Okey, baiklah. Hari ini cikgu akan mengajar tentang elemen-elemen reka bentuk fashion. Okey, cikgu akan terus masuk kepada elemen reka bentuk fashion yang terdiri daripada 4 jenis. Okey, kejap cikgu nak share dulu. Adakah awak nampak apa yang cikgu buka ni? Reka bentuk fashion. Oh, Slide. baik. So jadinya kamu nampaklah apa yang cikgu punya slide ni. Baik, cikgu akan terangkan mengenai elemen. Antara elemen yang penting iaitu yang pertama, elemen reka bentuk, iaitu elemen bentuk, elemen garisan, elemen warna dan elemen tekstur. Okey, baik, kita akan bergerak kepada elemen bentuk dahulu. Okey, elemen bentuk ini terbahagi kepada 4 jenis, iaitu yang pertama, bentuk segi empat, yang kedua, bentuk jam pasir, yang ketiga, bentuk tiga segi terbalik dan bentuk segitiga. Okey, baik, cikgu akan terangkan yang pertama sekali iaitu bentuk segi empat. Bentuk segi empat ini merujuk kepada seseorang itu mempunyai bentuk badan iaitu pada bahagian pinggul dan bahunya seimbang dan pinggangnya tidak jelas. Okey, bagi seseorang yang berbentuk badan begini, ia sesuai menambahkan aksesori pada bahagian bahu iaitu bagi melihatkan dirinya tidak terlampau tegak. Mesti nak nampakkan dia lebih berbentuk sedikit. Okey, yang seterusnya menggunakan tali pinggang bagi melihatkan bentuk badan seseorang tersebut. Dan akhir sekali pakai pakaian yang longgar ataupun skirt yang kembang supaya terlihat bentuk badan seseorang itu lebih cantik. Okey, yang seterusnya adalah bentuk jam pasir. Kenapa dipanggil bentuk jam pasir? Okey, disebabkan oleh pinggul dan bahunya adalah setara dan pinggangnya pula ketara iaitu kelihatan lebih kecil berbanding bahu dan pinggulnya. Bagi seseorang jenis bentuk badan begini, ia lebih ideal dan boleh stylekan pemakaiannya dengan berbagai-bagai jenis fashion. Okey, dan ia juga sesuai pakai pakaian yang beralun dan lembut. Okey, yang seterusnya adalah bentuk segitiga terbalik. Segitiga terbalik ini adalah atas besar dan bawahnya kecil.
iaitu bahunya lebih besar daripada pinggul. Iaitu pilihan pemakaian yang sesuai adalah pelapik di bahagian bahu adalah lebih kecil supaya tidak terlampau menampakkan bahu seseorang tu lebih besar. Elakkan pakai seluar yang membuatkan pinggul nampak lebih kecil dan menyebabkan ketara pada seseorang tersebut. Okey. Yang terakhir bagi elemen bentuk iaitu bentuk segitiga, iaitu bahagian bahunya lebih kecil berbanding pinggul. Bagi seseorang begini, dia lebih sesuai pakai ataupun kain yang labur dan pakai blouse yang berlonggar ataupun lebar. Setakat ni semua faham apa yang cikgu terangkan mengenai elemen bentuk? Alright. Baik, cikgu akan terus kepada elemen yang kedua iaitu elemen garisan. Elemen garisan ini terbahagi kepada 3 jenis, iaitu yang pertama garisan menegak. Yang kedua garisan mendatar dan yang ketiga adalah garisan menyerong. Okey. Kita akan masuk yang pertama iaitu garisan menegak berdasarkan contoh gambar raja yang cikgu beri ini. Ia akan menampakkan seseorang itu lebih panjang, tinggi dan langsing. Ini lebih sesuai kepada orang yang berbadan kempal. Yang kedua pula, garisan mendatar. Ia memberi kesan lebar dan gempal. Ini lebih sesuai kepada si pemakai yang lebih kurus untuk kelihatan tidak terlampau kurus. Okey, ini merupakan contoh seorang wanita pakai pakaian yang mempunyai garisan mendatar. Okey, yang ketiga pula adalah garisan menyerong, iaitu memberi kesan kepada seseorang itu adalah menampakkan seseorang itu lebih rendah ataupun tinggi. Seterusnya, cikgu akan masuk kepada elemen warna. Elemen warna ini sangat mempengaruhi psikologi seseorang. Okey, yang pertama iaitu warna putih. Psikologi putih melambangkan seseorang itu ketenangan, keheningan, kesucian dan juga putih ini adalah untuk menangani stres. Yang kedua pula, warna pink ataupun violet. Warna ni lebih gemar kepada wanita. Wanita suka sangat warna pink, betul tak? Okey, pink adalah merupakan sebuah kasih sayang, mencintai dan penuh emosi kasih dalam perhubungan sesama manusia. Okey, yang ketiga pula merupakan warna biru. Iaitu biru ini menunjukkan warna sebuah komunikasi, menunjukkan seseorang itu suka berbual, meluahkan idea dan sebagainya. Okey, yang seterusnya adalah kuning ataupun oranye. Ini menunjukkan kuning seperti waktu pagi iaitu cahaya matahari, warna-warna kuning. Warna oranye pula menunjukkan waktu petang iaitu senja, nampak warna oranye-oranye. Dia menunjukkan pada warna keinginan, nafsu dan cita-cita. Seterusnya adalah warna hijau. Hijau adalah warna ilmu, fakta dan kehidupan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Okey, yang seterusnya adalah warna merah. Merah ni menunjukkan seseorang itu bertindak aktif, agresif dan memulakan sesuatu. Ini menunjukkan seseorang itu lebih bersemangat apabila pakai pakaian warna merah. Yang terakhir pula warna hitam. Warna hitam ini adalah lebih gemar wanita ataupun orang yang berbadan gempal memakai warna-warna hitam. Warna hitam ni walaupun dia merupakan tiada cahaya, tapi hitam menunjukkan sesuatu yang kuat, menarik semua tenaga alam menjadikan dirinya lebih kuat, berevolusi, berkeyakinan dan teguh. Macam cikgu ni, cikgu pakai semua warna hitam, tapi ada corak. Okey. Kita akan teruskan iaitu mengenai elemen yang terakhir, elemen tekstur. Okey, di sini ada 4 jenis tekstur. Boleh bagi tahu saya tekstur berkilat ni, ini merupakan kain apa? Satin. Betul, satin.
kain satin menampakkan ia lebih kilat dan orang dapat tahu itu adalah satin. Okey, yang kedua teksturnya yang jenis kasar. Ini lebih kepada seluar jeans. Yang ketiga pula tekstur legap, iaitu tekstur yang berwarna gelap. Ia lebih kepada penyerapan cahaya matahari dan menyebabkan seseorang itu akan berasa panas kerana penyerapan haba. Okey, yang terakhir pula tekstur yang lembut, iaitu menunjukkan seperti kain sutera yang lembut, halus. Ini wanita lebih suka pakai sebab ia lembut dan selesa dipakai dan rasa sejuk. Baik, adakah setakat ni kamu faham apa yang cikgu terangkan keempat-empat elemen ni? Faham. Okey, faham. Baik. Okey, ini merupakan yang terakhir untuk hari ini, iaitu analisis elemen dalam reka bentuk fashion. Okey, analisis elemen dalam reka bentuk ni bagi seseorang yang nak memulakan sesuatu ataupun nak mencipta sesuatu fashion seperti pakaian untuk menjual ke orang ramai, perlu mendapatkan sokongan daripada pelanggan. Sebab kita nak tahu adakah pelanggan kita minat dengan produk yang kita akan hasilkan. Jadinya wujudlah satu borang penilaian pelanggan untuk melihat cita rasa pelanggan. Adakah pelanggan tersebut lebih gemar kepada sesuatu fashion yang lebih over ataupun yang biasa saja. Okey, ini merupakan contoh borang penilaian pelanggan. Okey, cikgu nak bagi sedikit pengetahuan. Apabila kamu nak buat satu penilaian, kamu mesti tahu umur orang tu tersebut dan jantinanya. Kerana apabila kamu nak menghasilkan sesuatu produk ataupun pakaian, kamu mesti tahu adakah pakaian yang kamu ingin hasilkan itu kamu dah tetapkan hanya untuk remaja ataupun kanak-kanak ataupun hanya untuk orang dewasa saja. Dan jantina juga penting kerana adakah pakaian yang kamu hasilkan hanya tertumpu pada lelaki ataupun wanita ataupun kedua-duanya sekali. Okey, lepas tu kamu boleh letakkan apa-apa soalan yang sesuai berkaitan dengan pemakaian yang kamu ingin hasilkan. Pakaian yang kamu ingin hasilkan. Sebagai contoh dalam gambar rajah ni dia menunjukkan adakah anda suka membeli kasut? Ya ataupun tidak? Mesti ada cakap tidak, ada dia cakap ya. Kalau yang tidak tu mesti dia cakap tidak sebab saya lebih suka pakai selipar macam tu. Okey. Adakah kamu faham apa yang cikgu terangkan tentang analisis elemen ini? Faham. Kalau faham, cikgu nak bagi sedikit aktiviti untuk kamu buat. Boleh tak? Boleh. Okey, kalau boleh, kejap Okey, di bahagian chat cikgu dah sediakan link untuk kamu join Padlet untuk buat aktiviti. Dah masuk. Okey, kejap cikgu nak tengok. Okey, di sini cikgu ada sedikit soalan untuk kamu refresh balik apa yang cikgu ceritakan daripada awal tadi hinggalah sekarang. Okey, soalannya tak banyak, sikit je. Iaitu ada 3. Yang pertama, berikan 4 jenis elemen. Yang kedua, apakah warna kesukaan kalian apabila kamu pakai pakaian. Okey, yang ketiga pula, berdasarkan jadual yang cikgu bagi tadi, adakah jantina sangat penting dalam mencipta sesuatu produk ataupun pakaian? Okey, boleh jawab? Cikgu bagi kamu masa 5 minit untuk kamu jawab. Boleh belajar?
Boleh. Okey, kalau boleh macam tu. Boleh start sekarang. Okey, dah jawab Baiklah. Jawapan Siti Rafiqah. Yang pertama, bentuk, warna, tekstur dan garisan. Ya, betul. Yang kedua, ungu. Cikgu boleh tahu kenapa kamu minat ungu? Sebab warna dia cantik. Ya, betul. Memang perempuan memang suka warna macam ni. Okey, yang ketiga adalah penting. Ya, betul. Jantina sangat penting apabila kita nak buat satu pakaian. Okey, jadinya kamu semua faham apa yang cikgu terangkan hari ini. Terima kasih sebab join the class. Okey. Terima kasih juga sebab fokus dalam kelas saya. Baiklah, kita jumpa minggu hadapan. Terima kasih Fajar. Terima kasih, Cikgu.